kes Iki Putra dan Nik Elini adalah usaha terancang puak liberal. Ini video part 2. Kalau anda belum tengok video part 1, anda boleh ke profil saya dan tengok dulu video part 1. Kes Iki Putra dan Nik Elini adalah usaha terancang puak liberal. Kenapa saya kata demikian? Anda kena tahu, undang-undang di Malaysia ada dua, iaitu civil dan syariah. Dualiti. Dan ia diiktiraf oleh perlembagaan. Dan semua sedia maklum, undang-undang syariah adalah untuk umat Islam sahaja. Jadi di Malaysia, umat Islam tertakluk kepada dua undang-undang, iaitu syariah dan sivil. Manakala bukan Islam, mereka hanya tertakluk kepada satu undang-undang, iaitu sivil. Persoalannya, adil ke macam ni? Contoh, kes khalwat antara Muslim dan bukan Muslim. Hanya Muslim sahaja didakwa di bawah jenayah syariah. Samalah dengan zina, berjudi, minum arak. Hanya Muslim sahaja didakwa. Sekali lagi, persoalannya, adil ke macam ni? Sekali imbas, kita nampak tak adil. Sebab non-Muslim hanya tertakluk kepada satu undang-undang sahaja. Tapi Muslim tertakluk kepada dua undang-undang, iaitu sivil dan syariah. Jadi, seterusnya persoalannya adalah, kenapa undang-undang syariah ni ada? Jawapannya, kerana inilah yang dimahukan oleh umat Islam sejak sebelum merdeka lagi. Sebagai satu cara hidup ataupun way of life, orang Islam memang mahu undang-undang syariah ni terus wujud untuk melarang umat Islam daripada minum arak, berjudi, berzina, makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan dan sebagainya. Walaupun semua ni tidak terpakai kepada bukan Islam. Tapi dalam ramai-ramai umat Islam yang nak ni, sudah tentu ada satu kelompok yang tak nak. Yang mana bagi mereka, tak adil umat Islam tertakluk kepada dua undang-undang. Mereka ini adalah puak liberal. Mereka tak mahu undang-undang syariah terpakai kepada mereka. Yang mereka mahu adalah sama rata. Kalau non-Muslim tertakluk bawah satu undang-undang, kata mereka, kenapa umat Islam perlu tertakluk bawah dua undang-undang? Inilah naratif yang mereka bawa. Mereka bersuara, kononnya mereka berjuang untuk keadilan semua umat Islam. Ada juga ketika mereka guna justifikasi dosa peribadi tidak patut dianggap sebagai jenayah dan tak sepatutnya dijatuhkan hukuman. Bagi mereka, jenayah syariah ni menyentuh dosa peribadi. Contohnya berzina. Kata mereka, berzina ni dosa peribadi dan tak mengganggu gugat keamanan orang lain. Selagi mana ianya adalah consensual sex ataupun suka sama suka. Muslim ataupun orang Islam yang berfikiran seperti mereka ni bukanlah sedikit. Kita tak perlu terpengaruh dengan dakyah dan naratif mereka kerana kita tahu daripada awal lagi memang kita mahu undang-undang syariah melarang umat Islam daripada minum arak, berjudi, tak puasa dan sebagainya. Walaupun semua ni kita tahu tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Neraca keadilan kita umat Islam ialah mengikut perintah agama. Sebab tu kita pertahankan undang-undang jenayah syariah yang sedia ada. Sebelum Iki Putra, mahkamah cuba mengharmonikan kedua-dua undang-undang ni. Maka syariah boleh wujud bersama-sama sivil. Tapi dalam kes Iki Putra, dia mencabar keabsahan ataupun validiti undang-undang syariah di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan dalam keputusan kes Iki Putra telah memutuskan bahawa negeri ataupun adun tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang syariah. Jadi kes Iki Putra ni menyebabkan satu persatu undang-undang jenayah syariah negeri dicabar dan akan jatuh. Salah satunya adalah usaha Nik Elin untuk memohon membatalkan 21 kesalahan jenayah syariah negeri Kelantan. Malapetaka besar menanti umat Islam. Undang-undang syariah berpotensi untuk hilang daripada negara Malaysia. Apa yang kita boleh buat? At least, cubalah untuk ambil tahu. Kita sambung dalam video bahagian 3. Terus istiqomah.